Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Hormati tuan-tuan para jemaah muslimin, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian diberikan kepada kita satu kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadat yang kita lakukan pada hari ini sedikit sebanyak mendapat ganjaran yang setimpal di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berada di dalam bulan Rejab pada hari ini. Yang mana kita faham, bila kita berada bulan Rejab, kita nak dekat dah dengan bulan Ramadan. Ramadan lebih kurang tinggal 42 ke 41 hari lebih kurang. Sebulan lebih je lagi tinggal bulan Ramadan. Jadi, bila mana kita berada dalam bulan Rejab ini, dia merupakan satu bulan yang agak kontroversi tuan-tuan. Pasal apa? Pasal lebih kurang 2 minggu sudah hari Khamis masuk bulan 1 hari bulan Rejab. Bila Rabu malam tu macam-macam WhatsApp bertalu-talu masuk dalam saya punya telefon yang bertanyakan tentang status satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam status hadis tu dia hadis bentuk gambar tuan-tuan, bentuk lebih kurang macam satu poster. Dia kata apa? Barang siapa yang mengingatkan orang lain berkaitan masuknya satu Rejab pada hari esok, maka haram baginya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh lihat, dia bukan hanya dalam bulan Rejab je tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, bulan Syaban nanti akan timbul balik hadis ni, dan bulan Ramadan nanti pun akan timbul balik hadis ni. Okey? Jadi ada yang bertanya kepada saya berkaitan dengan status hadis ini. Hadis ini, adakah hadis ini benar datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi daripada segi teks hadis ataupun matan hadis tersebut, kita boleh melihat di sini hadis ini ada satu masalah, yang mana amalan yang sedikit tetapi ganjarannya melampau. Contoh macam kita boleh lihat pada bulan Ramadan, zaman saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, surau masjid dia suka duk tampal kelebihan-kelebihan solat pada waktu malam di bulan Ramadan. Contohnya tarawih malam pertama dapat apa, tarawih malam kedua dapat apa. Okey, saya duk teringat satu hari 17 Ramadan. Itu hari yang paling saya ingat apa dia. Dia kata siapa yang beramal ataupun melakukan solat tarawih pada 17 Ramadan, maka pahalanya menyamai seperti pahala Nabi Ibrahim AS. Satu perkara yang sangat melampau tuan-tuan. Okey, jadi begitu juga hadis berkaitan dengan peringatan kita kepada manusia lain berkaitan dengan bulan Rejab. Satu perkara yang sikit sangat kita lakukan, terlalu sedikit kita lakukan, tetapi ganjarannya melampau yang Allah berikan kepada kita. Ini antara hadis-hadis yang palsu yang kita boleh kenal. Baik, kita boleh melihat secara logiknya apa dia. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada antara mereka yang sanggup mengorbankan harta bendanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa dia korbankan harta benda dia? Dia nakkan redha Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa redha Allah? Nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sanggup korbankan harta benda dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bukan sahaja sahabat sanggup korbankan harta benda, bahkan ada sahabat yang sanggup korbankan nyawa dia sendiri untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok bagaimana sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika syahidnya dia di dalam medan peperangan menyebabkan Nabi menitiskan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kerana apa? Mus'ab bin Umair ni merupakan satu sahabat yang mana dia merupakan anak orang yang sangat kaya di kota Makkah satu ketika dulu. Kayanya mak ayahnya ni tuan-tuan lebih kurang macam mana zaman kita, lebih kurang macam Tan Sri Said Mokhtar lah tuan-tuan. Itu nak kata kayanya Mus'ab bin Umair ni. Tapi dia sanggup tinggalkan kekayaan dia kerana apa? Kerana dia nakkan Allah dan Rasulnya. Dan dia syahid dalam medan peperangan. Kerana apa? Kerana dia nakkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi tahu barang siapa yang syahid pada jalan Allah dalam peperangan, maka dia akan dapat syurga Allah tanpa dihisap. Makna kata rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus ditempatkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebab kita boleh melihat sahabat-sahabat mereka berperang bukan untuk hidup tuan-tuan. Mereka berperang untuk mati. Jadi sebab tu musuh-musuh Islam mereka sangat gerun kepada tentera-tentera Islam satu masa dulu. Kerana mereka berhadapan dengan satu tentera yang berperang bukan untuk hidup. Kerana mereka berperang untuk kuasa, mereka berperang untuk hidup. Orang-orang tentera-tentera selain daripada Islam ni. Tapi mereka berhadapan dengan satu tentera yang berani mati. Jadi sebab itu mereka bimbang bila berhadapan dengan tentera Islam. Jadi makna kata para sahabat mereka mengorbankan punya banyak perkara-perkara penting yang berada dalam kehidupan mereka hanya kerana mereka nakkan satu perkara, matlamat mereka satu, iaitu nakkan redha untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang zaman kita tuan-tuan, kita cakap besok jangan lupa 1 Rejab. Masuk syurga dah tuan-tuan. Ini makna kata apa? Syurga Allah bukan satu tempat yang mudah untuk manusia dapat. Kalau kita tengok bagaimana sahabat mereka berkorban untuk nak dapatkan syurga Allah, apatah lagi kita. Ni yang kita duk buat hari ni tuan-tuan, kita datang ke surau ni, kita korbankan masa kita duduk di rumah, kita korbankan untuk kita luangkan masa kita di surau kita. Kerana apa? Kita nakkan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal yang kita buat ni Allah redha, Allah bagi kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Jadi sebab tu kita kena faham, bila kita nakkan syurga Allah, kita mesti ada pengorbanan yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah, bila mana kita berhadapan dengan hadis-hadis ini, kita akan melihat di setiap bulan akan muncul hadis-hadis ini tuan-tuan. Maka kita kena berhati-hati. Tak salah kita nak ingatkan orang berkaitan dengan besok masuknya 1 Rejab ataupun masuknya Syaban, masuknya Ramadan. Silakan, tak ada masalah. Cumanya janganlah bagi tahu kan Nabi kata siapa yang ingatkan ni masuk syurga. Melampau sangat benda tu. Baik, di dalam bulan Rejab, saya sentuh sedikit berkaitan dengan bulan Rejab kerana kita berada di dalam bulan Rejab. Di dalam bulan Rejab ni tuan-tuan, berputar berbagai-bagai hadis Nabi SAW. Banyak perkara tentang hadis-hadis Nabi. Ada yang kata barang siapa yang berpuasa 10 hari di dalam bulan Rejab, maka dia dicatatkan amalannya seolah-olah dia mengerjakan amal ibadat selama 800 tahun. Dan barang siapa yang berpuasa sebanyak 30 hari di dalam bulan Rejab, maka Allah akan tutup pintu neraka untuknya. Maka ini merupakan hadis-hadis yang palsu yang kita selalu dengar di dalam bulan Rejab. Dan hadis ini tuan-tuan dipalsukan oleh siapa? Bukan dipalsukan oleh saya, tak. Dipalsukan oleh imam-imam yang mana mereka ini pakar dalam bidang-bidang hadis. Contohnya seperti siapa? Imam Asy-Syaukani. Mereka ni yang memalsukan hadis tersebut. Kerana apa? Dikatakan dalam tu adanya perawi yang memalsukan hadis Nabi. Makna kata orang yang dikenali, dia ni memang jenis suka palsukan hadis Nabi. Maka bila orang tu meriwayatkan hadis, automatik hadis itu akan jadi palsu. Jadi sebab itu kita kena faham berkaitan dengan sumber hadis Nabi ni. Kadang-kadang ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, kita bukan nak cerita bab palsu tak palsu hadis ni. Kita nakkan pengajaran daripada hadis tersebut. Palsu tak palsu tu soal nombor 2," dia kata. Tuan-tuan, kalau kita ada berfikiran macam ni, ini merupakan satu perkara yang sangat bahaya. Pasal apa? Pasal kita berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Kita kata ini kalam Nabi SAW ataupun ini perbuatan Nabi SAW. Jadi bila kita katakan bab palsu tak palsu, ini soal nombor 2. Seolah-olah kita tidak menjaga adab kita dengan Nabi SAW. Saya bagi satu analogi, satu perumpamaan lah contohnya. Kita pergi ke
satu supermarket, kita beli barang tuan-tuan. Kita beli barang dengan harga RM50. Okey, cashier tu pun dia dah kira semua barang kita, dia kata semuanya sekali RM50. Kita ambil beg duit kita, kita bawa keluar duit jutaria tuan-tuan. Jutaria tuan-tuan tahu apa? Yang anak cucu kita selalu duduk main tu, kan? Dia campak dadu 2 biji, lepas tu dia jalan, dia punya buah, dia nak buat rumah kat sini, nak buat hotel kat sini. Lebih kurang macam Saidina lah. Dia buat rumah kat sini, harga berapa? Harga RM10,000. Dia bawa keluar duit dia yang RM10,000 yang duit dalam permainan tu. Duit tu ada siap contoh lagi, cop dia. Okey? Dan kemudian kita bayar pakai duit tu. Kita bayar RM100 yang siap ada contoh tu, kita bagi kat budak yang jaga cashier tu. Agak-agak budak jaga cashier tu kata apa? Dia akan kata, "Cik, ini duit ni tak laku, cik, ni duit palsu ni." Lepas tu kita jawab apa dengan dia? Palsu tak palsu tu soal nombor 2. Yang kita nakkan sekarang, nilai duit tu sebenarnya yang kita nak tengok sebenarnya. Agak-agak budak tu kata apa? "Cik, salah makan ubat ke malam ni?" Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau dalam bab urusan dunia, bab duit, kita nak benda yang original. Kita nak yang asli. Apatah lagi dalam bab berkaitan dengan agama. Maka kita sangat dituntut untuk mencari sesuatu yang sahih kalau ia melibatkan Nabi SAW. Jadi sebab itu, berhati-hati kerana apa? Dalam bulan Rejab ni terlalu banyak amalan-amalan yang khusus untuk dilakukan di dalam bulan Rejab. Tak salah kita nak lakukan amalan tuan-tuan. Cuma perlu diingat, tidak ada sebarang amalan khusus ataupun pahala khusus di dalam bulan Rejab. Tuan-tuan boleh buka Kafi lil Fatawa, yang mana daripada pejabat mufti wilayah sendiri, yang menceritakan berkaitan dengan bulan Rejab. Dia katakan apa? Tidak ada sebarang amalan-amalan yang khusus maupun pahala-pahala yang khusus dilakukan dalam bulan Rejab. Contohnya orang kata apa dia? Dalam bulan Rejab ada satu istighfar yang tertentu. Dan benda amalan ni banyak ada dalam grup-grup surau masjid. Dia kata istighfar bulan Rejab, ini bacaan dia. Selain daripada bulan Rejab boleh tak boleh? Tak boleh. Dia hanya dalam bulan Rejab sahaja. Bila dia letakkan satu pengkhususan, di situ dia mesti kena bersertakan daripada mana dia dapat amalan-amalan tersebut. Daripada mana dalil dia dapat amalan yang dia kongsi tersebut. Jadi sebab tu, kita nak kena faham, dalam bulan Rejab, kita disunatkan untuk melakukan amal-amal yang saleh. Kerana apa? Kalau kita lihat dalam satu ayat di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusahum." Yang mana Allah bagi tahu pada waktu tersebut, iaitu pada bulan haram ini, jangan sekali-kali kamu menzalimi diri kamu. Jadi Ibnu Abbas, iaitu sahabat Nabi SAW, dalam mentafsirkan ayat ni, dia kata apa dia? Ibnu Abbas ni tuan-tuan, dia di antara sahabat yang Nabi bagi satu pengesahan. Antara sahabat Nabi dalam kalangan ramai ni, Ibnu Abbas di antara sahabat yang mahir dalam bab pentafsiran Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas, dia mentafsirkan ayat "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", iaitu jangan sekali-kali kamu menzalimi diri kamu pada bulan tersebut. Ya, ini antara bulan haram, 4 bulan haram ni, jangan sekali-kali menzalimi diri kamu. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, iaitu jangan kita melakukan dosa di dalam bulan haram ini. Kita buat dosa dalam bulan haram, maka dosa itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan amal kebaikan, maka pahalanya juga akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat bagi pentafsiran ayat tersebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, di sini apa yang kita kena faham, tidak ada sebarang pengkhususan amalan. Contoh, kadang-kadang ada kita dengar ada orang yang berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Rejab. Kerana apa? Kerana mereka nak buat persediaan mereka untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Jadi mereka tak nak bila satu Ramadan barulah nak bermula puasa, takut badan terkejut dan sebagainya. Maka mereka bermula berpuasa penuh sebulan dalam bulan Rejab. Baik, di sini berdasarkan satu hadis yang mana seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan ibadat Nabi ketika mana bulan Rejab. Dan dia kata dia, waktu tersebut kami berada di dalam bulan Rejab. Dan aku bertanya pada Ibnu Abbas, bagaimanakah ibadat Nabi ketika mana di dalam bulan Rejab? Maka jawab Ibnu Abbas, ada kalanya aku melihat Nabi SAW ni berpuasa seolah-olah Nabi tak pernah berbuka di dalam bulan Rejab.
Dan ada kala aku melihat Nabi dia tidak berpuasa, seolah-olah memang sebulan tu Nabi tak berpuasa langsung dalam bulan Rejab. Jadi makna kata apa yang kita boleh faham di sini, bahawa bulan Rejab kalau kita nak berpuasa silakan, tidak menjadi satu kesalahan. Dan andai kata kita tak nak berpuasa pun, tidaklah kita melanggar sunnah Nabi SAW. Sebab ada orang tuan-tuan, bila dia tengok ada orang yang tak nak berpuasa dalam bulan Rejab ni, dia berpendapat bahawa dia ni tak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sedangkan ada sunnah yang mana Nabi tak berpuasa langsung dalam bulan Rejab. Maka di situ kita jangan melihat daripada segi satu sudut sahaja. Kerana apa? Kerana kita kena faham, mungkin ada orang yang dia mempunyai kekangan untuk berpuasa. Contoh, ada orang yang bergantung dengan ubat. Mungkin doktor kata setiap 4 jam dia kena makan ubat. Maka itu menyebabkan dia tidak boleh untuk berpuasa pada bulan Rejab. Maka jangan kita ingat orang yang tak berpuasa ni dia tidak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan berpuasa sebulan di dalam bulan Rejab, kata dua tokoh Islam kita pada masa kini, iaitu ulama mutaakhirin kita. Yang pertama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dua tokoh Islam ini dia menyatakan apa dia? Kalau kita nak berpuasa pada bulan Rejab penuh satu bulan, ia tidaklah menjadi satu halangan. Kerana apa? Kerana ada satu sandaran daripada sahabat Nabi SAW, yang mana sahabat Nabi ni dia berpuasa sebulan di dalam bulan Rejab. Cuma apa? Cuma dia mendapat teguran daripada Nabi SAW. Dapat teguran apa dia? Ada lebih baik kamu berpuasa seperti mana puasa Nabi Daud alaihissalam. Kerana apa? Itulah puasa yang terbaik, kata Nabi SAW. Tapi dia kata apa dia? Aku mampu untuk melakukan amalan tersebut lebih daripada tu. Makna kata, kalau puasa Nabi Daud ni selang sehari, dia kata dia boleh berpuasa penuh sebulan di dalam bulan Ramadan. Okey, bulan Rejab, bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang setengah lah kena puasa sebulan. Bulan Rejab, dia kata aku boleh berpuasa penuh dalam bulan Rejab. Maka ketika mana di hujung-hujung usia, cuma Nabi pada ketika tu Nabi tak larang, Nabi tak kata tak boleh berpuasa, tak. Nabi cuma diamkan sahaja. Okey. Jadi bila di hujung-hujung usia, sahabat ni tuan-tuan, bila dia buat satu amalan, dia akan kekal sampai akhir hayat dia. Amalan tersebut akan istiqamah dalam hidup dia. Dia menyesal kerana apa? Kerana dia tidak mengikut saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Bila usia semakin lama semakin meningkat, kekuatan tubuh badan kita semakin lama semakin berkurang. Tubuh badan semakin lama semakin lemah. Ketahanan diri kita semakin lama semakin berkurangan. Jadi, dia tidak mampu untuk berpuasa sebulan di dalam bulan Rejab. Maka dia kata apa dia? Aku menyesal tidak mengikut saranan yang diajar oleh Nabi SAW. Okey? Jadi sebab tu, pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dua orang ulama ini, dia menyatakan apa dia? Tidaklah menjadi satu kesalahan kalau nak berpuasa penuh dalam bulan Rejab. Akan tetapi, dia kata, jangan disandarkan perbuatan tersebut kepada Nabi SAW. Kita nak puasa, silakan, tak ada masalah. Sebab apa? Tidak ada larangan, yang mana Nabi tak pernah larang sesiapa berpuasa penuh dalam bulan Rejab. Cuma tak boleh kata ini sunnah Nabi SAW. Bila orang tanya, rajin sangat puasa bulan Rejab ni pasal apa? Kita pun kata, inilah sunnah Nabi SAW. Tak, kita tak boleh cakap macam tu. Pasal apa? Tidak ada hadis yang menceritakan bahawa Nabi berpuasa penuh di dalam bulan Rejab. Cuma hadis yang tadi, yang sahabat kata, aku melihat Nabi berpuasa dalam bulan Rejab seolah-olah Nabi tak berbuka. Bila seolah-olah ni, seakan-akan, makna kata mungkin ada waktu yang Nabi berbuka, ada waktu yang Nabi tak berpuasa. Okey? Maka di sini, berpuasa penuh dalam bulan Rejab tidak menjadi satu kesalahan. Cuma kita nak kena faham matlamat kita berada dalam bulan Rejab. Okay, kita berada dalam bulan Rejab ni, dia merupakan waktu permulaan untuk kita melakukan amal ibadat kita untuk menuju Ramadan. Sebab bila kita berada di bulan Ramadan, itu bukan waktu bermula kita nak buat amalan dalam kuantiti yang banyak. Contohnya apa dia? Kita nak buat satu azam yang mana kita nak solat tarawih penuh 29 malam kita berada di surau kita ni tuan-tuan. Maka apa perlu kita buat? Kita kena bermula daripada bulan Rejab lagi untuk kita paksa diri kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh setiap malam kita mesti nak kena muka kita ada di surau kita. Kerana apa? Kerana kita punya azam pada bulan Ramadan kita nak
30 hari ataupun 29 malam penuh, yang mana kita solat tarawih. Jadi itu merupakan satu azam kita, dan kita kena buat ketika mana bulan Rejab. Ini bulan untuk memaksa diri kita. Sebab tu kita kena faham, bulan Ramadan bukanlah bulan di mana kita terus memaksimalkan amal ibadat kita. Dia lebih kurang macam kereta, tuan-tuan. Kita nak bawa kereta, kita terus masuk gear 5, tuan-tuan, maka kereta tu dia takkan boleh jalan lama. Mungkin dia akan mati waktu permulaan dia. Begitu juga amal ibadat. Amal ibadat, kita tak boleh terus pulun buat amal ibadat. Maka kita bimbang amal ibadat tu akan terhenti di pertengahan jalan. Itu yang terjadi fenomena di kalangan masyarakat kita di Malaysia ni, tuan-tuan. Kita boleh tengok macam mana satu fenomena yang biasa terjadi pada bulan Ramadan. Kita boleh tengok surau masjid penuh minggu pertama, tuan-tuan. Kan? Surau masjid akan dibanjiri dengan manusia. Kadang-kadang jawatan kuasa surau masjid pun jadi pening. Dia kata ni jemaah ke malaikat yang datang ni. Sebab apa? Punya ramai, tak tahu datang pada mana. Pelusuk mana datang pun kita tak tahu. Sampai ada yang kata, apa kata kalau kita renovate surau kita bagi jadi besar? Jadi kata AJK seorang lagi kata apa? Buat tenang, kita tengok minggu kedua dulu. Tengok minggu kedua, yang dekat luar tu dah clear dah, tuan-tuan. Masuk minggu ketiga, minggu keempat, itulah muka regular customer yang tinggal, tuan-tuan. Jadi sebab tu, pasal apa boleh jadi macam ni? Fenomena macam ni sering berlaku, berulang dan terus berulang. Kerana apa? Kesedaran untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan, bermula bulan Rejab tu tak ada. Kalau kita bermula daripada bulan Rejab, kita sibukkan diri kita di masjid surau, maka apa akan jadi pada bulan Syaban? Kita dah biasa dah buat amalan tersebut. Jadi bila masuk Ramadan, kita tak perlu nak paksa diri kita untuk datang berjamaah. Kita atas kerelaan kita datang, dan kita seronok nak melakukan amal ibadat tersebut. Kerana apa? Kerana kita tahu bila mana masuk Ramadan ni, yang mana amal ibadat Nabi SAW bagi tahu Allah beri ganjaran sebanyak 10 sehingga 700 kali ganda. Makna kata satu amalan yang sangat banyak. Contoh kita solat berjamaah hari ni, tuan-tuan. Kalau kita berada di bulan Ramadan, solat berjamaah Allah beri ganjaran 27 kali ganda. 27 kali ganda kali dengan 700 kali ganda, itulah yang Allah berikan pada orang yang solat berjamaah di dalam bulan Ramadan. Jadi kita tak nak terlepas peluang-peluang macam ni. Jadi apa yang kita perlu buat? Persediaan kita ketika mana kita berada di bulan Rejab. Contoh kita nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, maka bulan Rejab ni waktu untuk kita paksa diri kita buka Quran, baca Al-Quran satu persatu. Makna kata dalam satu kuantiti yang banyak. Mungkin dalam bulan Rejab ni kita kena paksa diri kita mungkin baca sekali 4 helai, 5 helai. Kerana apa? Kita nak masuk bulan Ramadan, kita nak satu malam satu juzuk. Cukup 29 ataupun 30 Ramadan, kita akan habis 30 juzuk Al-Quran. Tapi ramai orang yang mempunyai cita-cita ni, bagus, tak ada masalah. Tapi dan ramai juga boleh tahan yang kecundang di tengah jalan. Kerana apa? Kerana persediaan mereka tak ada. Pasal apa, tuan-tuan? Satu Ramadan itulah baru nak buka Quran. Satu Ramadan itulah baru nak datang surau. Satu Ramadan itulah baru nak buat amal ibadat banyak-banyak. Bila tak ada persediaan, bermula daripada bulan Rejab, maka amal ibadat yang kita buat kemungkinan besar akan terhenti di pertengahan jalan. Jadi sebab tu, kalau kita nak lakukan satu amalan yang kuantitinya banyak di dalam bulan Ramadan, maka bulan Rejab inilah bulan memaksa diri kita untuk melakukan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita kena bersiap sedia daripada segi godaan-godaan yang datang dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni godaan dia tinggi, tuan-tuan. Kan? 10 malam terakhir tu, itu satu godaan yang sangat tinggi. Kerana apa? Kerana itulah waktu macam-macam perkara boleh terjadi. Ada juga bulan Ramadan ni godaan dia apa dia? Godaan dia berbuka puasa di hotel. Tahun lepas kita tak dapat buka puasa kat hotel. Kan? Pasal apa? Pasal tak boleh ke mana-mana, buka puasa dekat rumah. Tahun ni dengan bazarnya boleh ada, dengan boleh buka puasa di hotel, dine in dan sebagainya. Maka tahun ni balas dendam sungguh-sungguh, tuan-tuan. Ada yang pergi makan kat hotel, tuan, satu kepala berapa? Dia takkan RM15, tuan-tuan. Kurang-kurang RM70, RM80. Itu untuk hotel yang lebih kurang harga 3 bintang. Kalau pergi Movenpick, pergi Hilton, dia punya akan sampai ratus-ratus, 140 ke 170 dia punya rate dia.
Jadi bila kita bayar harga RM80, takkan kita nak makan nasi segenggamnya banyak dia tuan-tuan. Bayar mahal dah, kan? Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan pulun semua makanan yang ada atas meja tuan-tuan. Semua yang ada kita sapu. Kalau ada biawak kata tu pun kita sapu juga tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dah bayar RM80. Takkan kita nak rugi bayar RM80? Atas sebab kita menjamu selera kita yang begitu banyak. Akhirnya apa akan jadi? Kita akan ketinggalan dalam melakukan amal ibadat kita pada malam tu. Mungkin saja kita akan tertinggal solat tarawih kita. Kita kena ingat satu benda. Tarawih ni tuan-tuan, dia tak ada bulan lain. Bulan Ramadan je ada. Contoh kita banyak tinggal tarawih dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan request dekat imam, minta, "Mam, saya baru ni banyak tinggal tarawih masa bulan Ramadan baru ni. Boleh tak kita buat tarawih malam ni, bulan Syawal tuan-tuan?" Imam nak layan tak permintaan kita? Dia akan kata, "Cik, malam ni bulan Syawal dah, bukan Ramadan lagi." Tak apalah mam, Syawal ke Ramadan tu, itu soal nombor 2. Yang mana kita nak buat solat tarawih. Imam pun layan. Subhanal malikil ma'bud. Orang yang lalu tepi surau ni semua tengok tuan-tuan. Surau ni pasal apa, demam ke semua dalam tu. Jadi sebab tu kita ada satu peluang untuk kita beramal ibadat di dalam bulan Ramadan, jangan lepaskan. Kita buat satu persediaan di dalam bulan Rejab ini untuk kita menuju kepada bulan Ramadan. Macam mana kita lihat anak-anak kita, bahkan kita satu ketika dulu kita nak mengambil peperiksaan. Bukan hari periksa, besok nak periksa, hari ni baru belajar. Tidak. Kita buat persediaan tu lama dah. Jadi begitu juga kita nak masuk bulan Ramadan, kita kena buat satu persediaan untuk kita menghadapi bulan tersebut. Kerana apa? Ini bulan yang kita sangat tunggu-tunggu. Kerana ini satu bulan bonus yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Jadi kita tak nak terlepas daripada kita dapat beramal di dalam bulan Ramadan, insya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak membahaskan berkaitan dengan satu tajuk pada bab yang ke-15, muka surat 116. Ini bab ni pun agak kontroversi juga ni. Bab berkaitan dengan tajuk ulama bermimpikan Allah Subhanahu wa taala. Athar dipetik daripada kitab Talbisul Iblis. Berkata Al-Auza'i, "Aku telah melihat Tuhanku di dalam tidurku. Kemudian Allah berkata kepadaku, wahai hambaku, adakah kamu manusia yang mengajak manusia ke arah kebaikan dan melarang kemungkaran? Maka aku menjawab, ya, dengan kurniaan dan rezeki yang diberikan olehmu. Maka aku berkata, matikanlah aku dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, dan di atas sunnah, iaitu landasan Islam." Baik, Imam Al-Auza'i dia menceritakan bahawa dia bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam mimpinya Allah bertanya kepada dia bahawa adakah dia melakukan satu perkara yang dinamakan amal ma'ruf nahi mungkar. Makna kata mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Adakah dia ada buat perkara macam tu? Dia kata, benar ya Allah, aku ada buat ya Allah. Jadi aku minta kepadamu belas ihsan kamu ya Allah, supaya matikan aku dalam keadaan aku beriman kepada kamu dan masuk ke dalam syurga kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, dan di atas landasan sunnah. Di atas sunnah itu iaitu di atas perkara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita boleh lihat, yang pertama pengajarannya untuk bermimpi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang manusia, dan yang kedua iaitu hanya jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna kata bila kita menyebut berkaitan dengan amal ibadat, amal ibadat dia mesti kena berlandaskan satu teras yang diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tuan-tuan, hari ini orang kita suka berzikir dengan satu zikir yang diamalkan dapat daripada grup WhatsApp. Contoh, ada seorang hamba Allah ni, dia forward satu amalan, dan amalan tersebut datang dalam grup WhatsApp. Dia tengok amalan ni nampak macam bagus, amalan ni nampak macam elok untuk diamalkan. Okey, contohnya zikir-zikir yang tertentu, contoh
Daripada segi asasnya dia tidak menjadi satu kesalahan. Pasal apa? Pasal kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengutuk Allah, kita mensyirikkan Allah, tidak. Kita diajak untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingat, bila kita melakukan satu amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut ibadat, dia mesti didasari oleh apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kadang-kadang kita dapat satu amalan zikir yang kita tak tahu datang daripada mana zikir tersebut, dan kita amalkan zikir tersebut, dan akhirnya apa dia? Zikir ini dia akan menutup zikir-zikir sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi anjurkan supaya kita berzikir pada kalimah-kalimah yang tertentu. Contoh dia apa dia? Masa kita baca tahlil, tuan-tuan, imam akan menyebut afdalu zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita akan berzikir la ilaha illallah lepas tu. Tuan-tuan, yang imam cakap tu hadis tu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, yang mana hadis tersebut menyatakan afdalu zikr, iaitu sebaik-baik zikir, seafdal zikir, fa'lam, ketahuilah, annahu, ianya adalah kalimah la ilaha illallah. Tapi hari ini masyarakat kita, dia rasa apa? La ilaha illallah ni mudah sangat nak buat, kan? Jadi dia nak reka satu zikir yang kadang-kadang benda tu bukan yang Nabi ajar, dia susun sendiri. Tak salah tuan-tuan, kita nak susun sendiri, silakan zikir tersebut. Tapi jangan kita ajak orang lain untuk sama-sama buat apa yang kita susun. Kalau kita rasa kita pasal apa kita susun macam ni, sebab bagi kita ini zikir yang bagi mendekatkan kita dengan Allah. Contoh, misal kata kita zikir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram, kita zikir ni sebanyak 200 kali satu hari. Pasal apa kita zikir? Bila orang tanya pasal apa buat zikir macam ni, pasal rasa-rasa kita ini zikir yang kita rasa kita dekat dengan Allah. Kita tak boleh cakap ini merupakan satu sunnah Nabi, tak boleh, kerana Nabi tak ada ajar zikir tersebut. Jadi pusinglah kok mana sekalipun, akhirnya zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Kerana apa? Ini ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu dah. Ketahuilah zikir yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala iaitu la ilaha illallah. Kerana apa? Di dalamnya ada pengertian tauhid, yang kita menafikan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Nabi sebut man qala alhamdulillah tamlaul mizan. Barang siapa yang menyebut perkataan alhamdulillah, dia memberatkan timbangan amalnya. Maka di sini kita kena faham, bila mana kita nak melakukan satu-satu amal ibadat, dia mesti didasari oleh syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata Imam Al-Auza'i, iaitu di atas sunnah, iaitu landasan Islam. Sunnah ni merupakan satu perkara yang dibawa oleh Nabi. Sebab tu bila kita sebut bab berkaitan dengan ukhrawi, bab berkaitan dengan ibadat, maka dia kena berdasarkan daripada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita menyebut tentang urusan dunia, maka kita boleh keluar khilaf daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada masalah kalau kita nak melanggar satu peraturan ataupun kita nak melanggar satu perkara yang dicontohkan oleh Nabi. Contoh dia macam mana? Contohnya Nabi suka makan kambing. Kita tak boleh makan kambing pening kepala, tuan-tuan. Maka kita makan ayam, kita makan ikan, contoh. Tidaklah melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita kena faham, sunnah daripada segi bentuk keduniaan, dia tidak wajib untuk diikuti. Kalau kita nak ikut disebabkan itu sunnah, silakan. Dan kalau kita rasa kita tak boleh nak ikut sunnah tersebut, ia tidak menjadi satu dosa bagi kita. Tetapi dalam bab ibadat, dia wajib ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Manusia yang paling faham dengan Allah Subhanahu wa taala iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi siapa lagi yang kita nak ikut kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, baik. Syarah dan tahqiq, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, aku telah mimpikan Allah sebanyak 99 kali, dan jikalau aku mimpikan Allah sekali lagi, aku minta satu perkara. Dan diriwayatkan bahawa Imam Ahmad bermimpi Allah sekali lagi. Ini menjadikan jumlah bilangan mimpi Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Baik,
Ini dalam kitab Tuhfatul Tauhid, yang mana kitab dikarang oleh Imam Al-Bajuri. Kitab ni tuan-tuan, dia merupakan satu kalam daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di sini dia katakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal dia telah berjumpa dengan Allah sebanyak 99 kali. Dan dia kata, kalau lepas ni aku berjumpa dengan Allah, sekali lagi aku akan bertanyakan tentang satu persoalan. Maka dalam kitab tersebut dia menyatakan bahawa dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya, dan dia bertanya, apakah amalan yang terbaik untuk aku lakukan di sisimu ya Allah. Maka dalam mimpinya mereka menyatakan bahawa membaca Al-Quran. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, adakah baca dengan kefahaman ataupun tanpa kefahaman? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, tidak kira sama ada faham ataupun tak faham, selagi mana kamu membaca Al-Quran. Maka kita kena faham, bila ia bukanlah merupakan satu hadis, terpulang pada kita sama ada kita nak terima ataupun tak terima kisah ataupun riwayat ini, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena faham, mimpi ini dia bukan satu hujah ataupun dalil. Sebab tu ada orang yang terima tentang cerita mimpi Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi ada orang yang menolak, yang orang kata apa, syadid sikit, yang sedikit orang kata strict sikit berkaitan dengan bab tauhid ini, tuan-tuan. Mereka menolak kisah berkaitan dengan mimpi Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi terpulang pada kita sama ada kita nak percaya ataupun tidak. Kerana apa? Ini kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi, dia menyatakan bahawa sedemikian. Maka terpulang pada kita sama ada kita nak percaya ataupun tidak. Kerana apa? Ini bukan hadis Nabi SAW. Kalau hadis kita kena wajib percaya. Tetapi kalau dia bukan hadis, dia sekadar kalam ulama, cakap seorang ulama, terpulang pada kita sama ada kita nak terima ataupun tak terima, selagi mana kalau kita tolak tu tak merosakkan akidah kita. Lain kalau ulama tu kata dia solat zuhur dilakukan waktu tengah hari, kita tak nak percaya kalam ulama, yang tu tak boleh. Dia tidak membabitkan bab berkaitan dengan akidah. Maka kita tak perlu nak berpegang teguh kalau ada orang yang kata saya tak terima cerita ni. Maka itu terpulang pada dia. Sama ada orang nak berpegang ataupun tak berpegang, itu bukan masalahnya, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ini kalam ulama, bukannya kalam Nabi SAW. Okey? Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah berpendapat harus seseorang itu bermimpikan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apa yang dimimpikan itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki, dan haram mengatakan apa yang dilihatnya itu adalah Allah, kerana Allah mustahil dan tidak akan sama sekali menyerupai makhluk. Maka di sini dikatakan tidak mustahil untuk seseorang manusia bermimpikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah izinkan untuk dia bermimpi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia layak untuk bermimpi Allah. Cumanya kita kena fahamlah, kalau yang mimpi Allah tu mestilah orang yang amal ibadatnya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadatnya banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kenal orang tu yang memang jenis sembahyang pun tinggal, amal ibadat pun tunggal langgang, tiba-tiba dia kata saya mimpi Allah, Allah minta kita buat macam ni macam ni. Yang tu boleh dipertikaikan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri keizinan untuk bertemu dengannya, iaitu orang-orang yang beramal saleh. Baik. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyerupai makhluk, maka sifat lemah itu ada padanya. Maka lemah adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ada orang yang cerita dengan kita. Contoh, ada seorang ustaz datang di sini, tuan-tuan, dia cerita, saya bermimpi Allah, dia merupakan seorang lelaki yang lebih kurang tingginya 168 cm dan janggutnya sampai ke dada. Yang tu tak boleh, tuan-tuan. Maka tolaklah cerita macam tu. Kerana apa? Mustahil Allah menyerupai makhluk. Kalau dia kata Allah itu datang dalam bentuk cahaya dan memberi arahan supaya taat pada perintah Allah, yang tu kita boleh sama ada nak percaya atau tak percaya, itu terpulang pada kita. Sebab dia menceritakan Allah itu dia bersifat bukan seperti mana makhluk. Dia berbentuk cahaya, aku terdengar di sebalik cahaya tersebut ada satu suara yang memerintahkan supaya buat begini. Jadi itu terpulang. Sebab apa? Sebab mimpi ni, tuan-tuan, kita tak boleh jadi dalil.
Dan kita tak boleh nak paksa orang meyakini mimpi kita. Contoh, kita mimpi kita bertemu dengan Allah. Allah rezekikan pada kita. Kita mimpi bertemu dengan Allah. Kita pun cerita dengan kawan-kawan kita. Aku semalam mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan kita tak percaya. Kita tak boleh paksa untuk dia percaya. Kerana apa? Itu mimpi. Mimpi sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil. Contohnya, supaya kita kena baca Quran banyak-banyak. Kerana itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat daripada mana? Kerana kita telah bermimpi bertemu dengan Allah. Jadi kita tak boleh gunakan alasan tersebut untuk kita nak ajak orang membaca Quran. Tak boleh. Sebab banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat bertanya apakah amalan yang paling afdal, banyak perkara-perkara yang Nabi sebut. Antaranya as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Itu antara amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Birru walidaini, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita kata baca Quran, kerana apa? Ini amalan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada mana dapat benda tu? Daripada mimpi saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu tak boleh kita jadikan sebagai dalil kita. Baik. Seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis yang lain, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah cahaya, bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai hamba yang lemah dan tidak mempunyai apa-apa kelebihan, jikalau hendak dibandingkan dengan ulama-ulama besar apatah lagi Nabi, maka kita haruslah berhati-hati dalam mentafsirkan mimpi. Jikalau kita merasakan bahawa kita bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kerana dikhawatiri apa yang dimimpikan itu tidak semestinya Allah Subhanahu wa taala, tetapi iblis yang mengaku dirinya Tuhan pencipta sekalian alam. Maka janganlah kita mudah terpedaya dengan bisikan licik tipu daya iblis laknatullah ini. Baik, secara kesimpulannya saya nak cerita, solat waktu Isyak pun dah masuk. Apa yang saya nak bagi tahu apa dia? Tak mustahil untuk kita dapat rezeki bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, Allah itu datang dalam mimpi, bukan mimpi berupa makhluk. Kalau Nabi sendiri mimpi bertemu dengan Allah, Allah datang dalam bentuk cahaya. Tiba-tiba kita mimpi Allah ni datang dalam bentuk manusia. Maka itu satu perkara yang melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mimpi tak pernah jumpa Allah itu secara berbentuk yang khusus. Makna kata Nabi nampak satu cahaya yang terpancar, kemudian ada suara di sebalik cahaya tersebut. Maka itulah mimpi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mimpi Allah ni berbentuk satu makhluk, tuan-tuan, maka ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil untuk menyerupai mana-mana makhluk. Okey? Jadi sebab tu itu mungkin saja iblis yang datang ke dalam mimpi kita dan mengaku dia adalah Tuhan kita. Yang mengaku dia adalah Allah, dan dia menyarankan agar buat amalan begini. Contoh. Iblis dia sanggup untuk bagi amalan-amalan tersebut selagi mana manusia mengakui mimpi dia, yang mana dia kata dia masih lagi berpegang, dia mimpi bertemu dengan Allah. Contoh, kita mimpi bertemu dengan seorang manusia dan manusia tu kata dia Allah. Kita pun bagi tahu kawan kita kata tak, itu bukan Allah. Allah takkan menyerupai makhluk. Kita kata tak ada, sebab itu memang sungguh dalam mimpi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ iblis dah ada jalan untuk memesongkan akidah manusia. Jadi sebab itulah bila bertemu dengan Allah berupa makhluk, kita masih lagi mengakui itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka iblis akan cuba sedikit demi sedikit dia akan memesongkan akidah manusia. Dan itulah yang terjadi kepada Abdul Qahar, tuan-tuan. Dia buka pentafsiran Al-Quran, dia faham Al-Quran ikut tafsiran dia. Masa dia nak tidur, dia kata apa dia? Dia terdengar satu bisikan, dia kata bahawa kamulah yang merupakan utusan Allah bagi orang-orang Melayu. Sebab tu dia mengaku dia Rasul Melayu. Jadi saya dapat cerita ni daripada kawan sahabat saya daripada JAIS yang bertanggungjawab di bahagian penguat kuasa. Jadi cerita macam itulah. Asalnya begitulah ceritanya, macam mana Abdul Qahar ni dia boleh yakin dia ni merupakan seorang Rasul. Masa nak tidur dia dapat satu bisikan. Ini yang dinamakan bisikan iblis, yang iblis cuba nak pesongkan akidah manusia. Dan bila dia mengaku sebagai Rasul, bukan dia seorang saja yang
terkena akibat tersebut, malahan orang-orang yang percaya kepada dia juga mempercayai perkara tersebut. Kalau kita tengok dalam video yang dulu tuan-tuan macam mana, dan seorang makcik itu begitu meyakini Abdul Qahar itu sebagai Rasul. Dan dia begitu yakin bahawa Abdul Qahar telah memberi jaminan dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu fitnah yang sangat besar dibawa oleh iblis. Dan yang terakhir, kalau mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sama sekali tidak akan memberi apa-apa wahyu yang baru ataupun amalan yang baru. Kalau amalan yang baru kita dapat, itu bukan mimpi Allah, tuan-tuan. Itu mimpi yang dimainkan oleh iblis. Sebab apa? Sebab Allah dah berikan wahyu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita mimpi apa dia? Kita mimpi supaya Allah kata dalam mimpi tersebut, aku melihat manusia susah untuk melakukan solat 5 waktu. Maka aku berikan kepada kamu satu pesanan supaya sampaikan kepada manusia bahawa solat subuh tidak perlu untuk dilakukan. Cukup dengan sekadar 4 waktu sahaja. Kita terbangun daripada tidur, kita pun kata, saya mimpi Allah, Allah kata solat 4 waktu je. Dia tak jadi 5 waktu lagi dah. Tuan-tuan, mimpi Allah, kalau mimpi Allah yang benar, dia cuma mengingatkan kita supaya beribadat, meningkatkan amal ibadat dan mungkin motivasi untuk manusia yang bermimpi. Allah tidak sekali-kali akan turunkan wahyu yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lain nabi lain selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat satu ajaran yang baru, maka itu kita boleh digelarkan sebagai nabi ya. Pasal Allah beri wahyu kepada kita. Maka tidak ada sekali-kali wahyu yang baru yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, yang mana untuk kita amalkan dan untuk kita sebarkan perkara tersebut. Maka di sinilah ramai di kalangan masyarakat kita yang tertipu disebabkan mimpi, tuan-tuan. Mimpi ni siapa pun boleh mimpi, tuan-tuan. Nak kata orang biasa macam kita ni pun boleh mimpi. Macam-macam mimpi kita ada. Cumanya kita nak kena faham, ada mimpi yang kita boleh takbir, ada mimpi yang kita tak perlu untuk takbir. Kadang kita mimpi, contoh ada orang tanya saya, Ustaz, saya mimpi ayah saya ni dia ada berhutang dengan orang sekian-sekian. Itu mungkin mimpi memberikan alamat yang mana ayah kita ada berhutang dengan seseorang dan minta untuk kita lunaskan hutang dia. Dia lebih kurang macam cerita 3 Abdul kan. Abdul Wahub, dia bermimpi ayah dia datang dalam mimpi dia. Bertemulah dengan peguamnya Sulaiman Akhlaqun. Maka Abdul Wahub pun pergi. Kalau mimpi macam tu seronoklah juga kan. Kalau mimpi ayah kata aku ada hutang dengan ni, itu yang susah sikit tu, tuan-tuan. Jadi tak apalah. Asalkan mimpi tersebut bukanlah mimpi yang mengubah syariat. Bila mimpi yang mengubah syariat, maka mimpi itu sama sekali tidak boleh dipakai untuk kita gunakan sebagai hujah. Jadi kita kena ingat, macam biasa kita biasa dengar mimpi mainan syaitan. Maka inilah permainan yang syaitan bawa. Salah satunya iaitu mimpi untuk menyesatkan akidah umat Islam. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada Okay, insya-Allah kalau tak ada apa-apa, sekian aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.